Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih diucapkan kepada hos kita pada pagi ini, Adinda Huda. Baik, pagi ini kita akan sama-sama mendengar sesi kupasan berkaitan dengan komik Ghazamini daripada seorang panelis yang hebatlah bagi saya. Baik. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Dok, sebelum kita pergi lebih jauh, lebih dalam berkaitan dengan komik komik Ghazamini ini, sudilah saya untuk memperkenalkan panel kita pada pagi ini. Beliau bernama Sabrina binti Mak Daud, berasal dari negeri Cik Siti Wakembang, Kota Baru Kelantan, dan sekarang menetap di Petaling Jaya, Selangor, dan telah pun berkahwin. Beliau merupakan seorang pelajar akreditasi daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA. Menamatkan pengajiannya dalam bidang undang-undang. Sekarang beliau seorang suri rumah dan merupakan seorang co-founder kepada Idariman Group. Assalamualaikum, apa khabar Kak Sab? Puasa sihat ke? Salam, alhamdulillah. Dengar ke suara? Jelas tak suara? Ya, jelas. Okey, alhamdulillah. Baik Kak Sab, saya terus kepada dengan soalan lah Kak Sab ya. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh deh. Sebelum kita pergi kepada isi dalam buku komik itu sendiri, saya kira Kak Sab bolehlah berkongsi sedikit berkaitan dengan latar belakang penulis kita dan penulis buku komik ini dan mengapa beliau menulis komik ini. Dijemput Kak Sab. Okey, terima kasih Diana. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Mula sekali mungkin ucapan banyak terima kasih lah kepada tim Momen Buku untuk inisiatif ni. Dan juga terima kasih juga sebab menjemput Kak Sab untuk buat sharing lah sebenarnya. Sharing tentang buku ni. Jadi sebelum menjawab soalan daripada moderator tu, mungkin yang tengah mendengar live ni boleh jawablah satu soalan. Ada yang dah baca ke buku ni? Komik ni? Boleh ke? Chat kat situ. Sambil kita tengah tunggu tu, moderator sendiri dah baca ke komik ni? Dalam proses. InsyaAllah kita akan habiskan. Lepas ni kena habiskan lah insyaAllah. Jadi bila kita bercerita pasal komik tu, kita kena go back juga siapa penulis tu kan. Siapa penulis komik Gaza ni. Apa yang menyebabkan dia bersungguh-sungguh untuk buat satu komik tentang sejarah. Bila kita bercerita tentang sejarah ni, benda tu tepu kan. Tak semua orang suka pun sejarah. Sejarah tu boring, sejarah tu mengantukkan, sejarah tu tak best kan. Jadi kita go through sikit tentang biodata lah tentang penulis ni. Okey, penulis ni bernama, nama panel dia dalam buku ni I.F. Moses. Jadi alhamdulillah Kak Sab sempat juga sempat berwhatsapp dengan beliau. Jadi salah satu soalan yang ditanya adalah apa nama sebenarnya. Kenapa dia menggunakan nama I.F. Moses, stand for what kan. Jadi nama sebenar penulis ni adalah Izzah Farhana Musa. I.F. Moses, ada relation kan. Jadi nama panel komik, penulisan komik ni adalah I.F. Moses. Beliau berasal daripada Kajang, Selangor. Dan beliau merupakan graduan Sarjana Muda Pengajian Islam dan Sains Universiti Malaya. Jadi beliau juga merupakan tim Da'i Kreatif Venture. Maksudnya ada juga komik-komik yang dihasilkan under tim Da'i Kreatif. Ada juga komik dakwah lain yang beliau hasilkan.
Antaranya komik aktivitis daripada terbitan Puris, komik Iqra Ramadan under Team Dain Creative Venture, dan juga komik pasca Revive Ramadan daripada Puris juga publication kan. Jadi kenapa? Itu persoalan penting kan. Kalau ada yang dah pernah baca buku ni, kita tengok pendetailan dalam buku ni sangat detail lah. Perbincangan, lukisan apa semua sangat detail. Jadi kenapa? Salah satunya kenapa beliau memilih untuk menulis komik ni dan bekerja sebagai penulis komik dakwah sebenarnya sepenuh masa selepas beliau grad, kerana ingin menggunakan bakat melukis tu untuk memperjuangkan isu ummah di Palestin. Fokusnya isu ummah di Palestin, menyebabkan terhasilnya buku komik Gaza ni. Jadi mungkin sikit lah intro pasal komik Gaza ni. Dia ada 6 siri komik Gaza. InsyaAllah Kak Sa'ad ada tanya, insyaAllah siri yang ke-7 akan keluar pada September nanti. Jadi kita dah ada 6. Jadi kena usahalah kejar nak baca 6 tu kan. Beliau juga sangat aktif. Kalau yang suka komik sebenarnya ataupun suka karikatur ataupun animasi macam tu, boleh follow beliau. IF Moses di Instagram, Telegram dan FB. Boleh search je. IF Moses akan keluarlah banyak channel beliau. Dan Kak Sab pun baru go through. Sebelum ni memang Kak Sab fokus pada buku, tapi sebab kita di zaman milenial ni kan, memang kena go through media sosial untuk dapatkan banyak input. Yang dia bagi tu sangat bermakna lah, sangat bagus untuk kita. Jadi tak rugi untuk follow sesuatu yang bermanfaat. Jadi memang Kak Sab suggestkan lah untuk semua follow semua channel dia lah. IF Moses, search je insyaAllah. Sedikit tentang penulis lah. Okay, Alhamdulillah. Dah selesai Kak Sab? Dah. Panjang. Okay, Alhamdulillah. Maksudnya kita dah kenal lah siapa penulis buku komik ni kan? Okay, baik. Jadi soalan seterusnya Kak Sab, bagi yang tak membaca lagi, boleh baca komik ni. Sebab dia akan keluar pula komik siri ke-7 pula Kak Sab kan? InsyaAllah bulan 9 September. Bulan 9 kan? Okay, insyaAllah. Kena galau lah tu nak suruh habis dia. Kena baik. galau sikit. Kena galau. Baik. Kita terus kepada soalan yang kedua Kak Sab. Sebelum kita masuk lebih ke dalam lagi berkaitan dengan komik ini, apakah idea utama ataupun gambaran umum tentang komik 1 hingga 6 jilid ini? Gambaran umum Kak Sab. Gambaran umum Jadi satu yang kita kena noted lah sebenarnya bila kita bercerita pasal komik Gaza ni, dia adalah satu kisah sejarah. Jadi bila kita bercerita pasal sejarah, dia akan ada banyak event-event lah. That's why dalam setiap buku tu, dalam setiap siri tu akan ada main event yang penulis highlight kan. Dalam setiap event tu akan ada dalam setiap siri tu akan ada event, yang main event yang penulis akan highlight kan. Mungkin insyaAllah jadi untuk next special Kak Sab akan detail out lah sikit setiap siri tu kan. Jadi basically komik Gaza ni dia adalah komik sejarah Palestin pertama di Malaysia. Kan? Jarang kita bercerita. Kita banyak tahu pasal sejarah Malaysia. Tu pun mungkin kita tak go deep pun. What is behind kalau sejarah kat Malaysia. Apatah lagi kalau kita nak bercerita pasal sejarah Palestin. Kita tahu dengan semangat sebelum ni pun Momen Buku pun ada buat 2-3 review tentang isu Palestin kan. Tapi semangat yang kita bawa tu sampai ke tahap mana? Macam mana kita nak maintainkan semangat kita sayangkan Palestin, kita sayangkan saudara-saudara kita. Salah satu caranya adalah untuk kita mengkaji sejarah tu lah. Mengkaji sejarah apa sebenarnya yang berlaku hingga semangat saudara kita di Palestin tu sangat hebat. Sampai sekarang semangat tu continuous kan. Jadi basically komik Gaza ni macam saya cakap tadi adalah komik sejarah pertama Palestin di Malaysia. Dan komik ni dia sangat padat lah. Padat dengan apa? Padat dengan info dan fakta. Bila bercerita pasal info dan fakta semua dah boring. Tapi kita kena noted dia adalah komik. Jadi bila komik ni dia dipersembahkan dengan gaya yang ringan dan santai. Yang santai dan menyeronokkan. Kronologi dia tu dihidupkan dengan karakter-karakter yang dihidupkan oleh penulis lah. Dan juga mungkin Kak Sab boleh highlight juga karakter-karakter yang digunakan oleh penulis tu adalah nama-nama negeri. Nama-nama negeri
asal Palestin sebelum kemasukan Yahudi Zionis. Contoh kan. Anak Kak Sab memang dah hafal lah. Mostly dia dah hafal lah nama-nama negeri dekat Palestin ni. Contohnya Gaza, Jerusalem, Beersheba. Tu yang jarang kita dengar kan. Beersheba. Dan juga lain-lain lah. Ada 14 tak silap. Nama-nama negeri sebelum kemasukan Zionis, Yahudi Zionis kan. Jadi basically komik Gaza ni dia cover 2 tema yang paling penting. Dia yang pertama adalah tentang sejarah Palestin itu sendiri. Sejarah Palestin tu dikupas. At least kalau kita tak tahu, kita tertrigger untuk tahu dan kita akan go deep lah kalau pembacaan tu dibuat oleh dewasa lah. Dan yang keduanya adalah isu kemanusiaan Palestin. Isu kemanusiaan Palestin ni yang kita duk bawa semangat kita semua tu kan. Kita rasa kita kena bawa isu-isu semua ni. Tapi itulah yang dikupas dalam komik ni. Sejarah Palestin dan juga isu kemanusiaan Palestin. Okay, kalau Kak Sab boleh go deep sikit lah. Biasanya komik ni semua orang suka baca kot. Kan? Semua orang suka baca betul tak? Ada tak orang tak suka baca komik? Baca buku biasa rasa macam tepu kan. Jadi komik ni dia ada juga orang yang mungkin tak berapa suka kan. Jadi orang yang tak berapa suka pun boleh tertarik sebab kronologi dia tu sangat tersusun. Kan? Dia bukan setakat satu penceritaan, dia ada juga infografik yang mudahkan kita untuk faham. Jadi biasanya kalau kita bercerita tentang isu Palestin macam sebelum ni lepas dalam Syawal, awal Syawal hari tu kita banyak info yang kita dapat. A lot of pictures, video apa semua kita dapat kan. Jadi setiap scene peperangan kita rasa sedih dan simpati. Betul tak? Tapi sejauh mana sebenarnya apa yang kita faham, apa yang kita simpati, apa yang kita rasa semangat, apa yang kita rasa sedih tu sejauh mana kita faham. Macam mana nak instill betul-betul benda tu. Betul-betul nak instill. Tak adalah ni dah habis Syawal, masa Zulkaidah ni dah hilang dah rasa. Dengan kita menggali fakta yang benar. Tu je. Jadi kenapa peperangan itu terjadi, apa punca tercetusnya konflik Arab Palestin Israel semua tu kita kena ambil tahu. Dan macam mana kita nak ambil tahu, salah satunya dengan komik ni lah. Dia akan bagi satu gambaran dan kalau kita nak go deep tu mudah. Macam secara peribadi saya rasa benda tu adalah satu trigger untuk kita tahu lebih lanjut. Kan? Specialnya lagi komik ni penulis bawakan pembaca untuk singkat kembali sejarah Palestin yang dah berusia lebih 200 tahun. Lebih 200 tahun tu salah satu jangka masa yang panjang. Larat ke kita nak baca sejarah 200 tahun? Berapa tebal tu kan? Jadi penulis rangkumkanlah. Buat masa sekarang ada 6 jilid, 6 siri lah. Tu pun kira tak tebal lah. Sampai tunjuk. Tak tebal lah kot kalau kita nak baca kan. Dia pun bukannya tulisan, dia adalah lukisan. Kan? Jadi dia ceritakan kembali zaman masa Palestin tu masih aman. Dia bukan waktu dikancah-kancah tu. Maksudnya kita kena tahu awal dulu Palestin tu sangat aman. Apa yang menyebabkan peperangan sekarang, apa yang menyebabkan kancah yang jadi sekarang tu, penulis sangat detail out lah. Jadi Palestin masa tu mungkin sikit lah kan. Palestin masa tu adalah negara yang sangat kukuh ekonomi dan tenteram. Dia betul-betul dijaga oleh siapa yang menjaga Palestin masa tu? Dia di bawah Turki Uthmaniyah, Sultan Abdul Halim kedua kan. Sultan Abdul Hamid kedua. Jadi macam mana boleh berlakunya kejatuhan tu? Itu yang kita kena ambil tahulah. Untuk kita instill betul-betul rasa semangat kita, rasa simpati kita kena instill betul-betul kan. Macam mana boleh jatuhnya tu? Itu yang diceritakan bagaimana orang Yahudi Zionis tu masuk secara perlahan dan susun satu persatu strategi. Itu di detail out dalam setiap siri buku ni lah. Wa'alam MC. Okay, terima kasih kepada Kak Sab untuk persoalan kedua. Saya kira jelas dah Kak Sab bagi tahu tadi. Jadi kita ni kena banyak mengkaji berkaitan dengan sejarah Kak Sab ya. Sebabnya kalau tak tahu sejarah kita buta tu. Tak. Kepada penonton kita, sekiranya ada persoalan yang ingin diajukan kepada panel kita, boleh tulis dekat ruangan komen deh.
Nanti lepas ni kita akan baca. Kita terus kepada soalan yang ketiga. Boleh Kak Saf? Boleh. Okey, boleh insyaAllah. Okey. Boleh Kak Saf kongsikan apakah yang digariskan oleh penulis bagi ke-6 jilid ini? Apakah perbezaan dalam setiap jilid-jilid itu? Terima kasih Diana. Macam Kak Su cakap tadi lah, komik ni kita akan bercerita dengan banyak kisah-kisah event kan. Dia sebab dia satu komik sejarah kan. Jadi yang akan ada adalah kronologi. Jadi dia akan continuous lah daripada siri 1 sampai ke siri 6 lah buat setakat ni kan. Jadi setiap siri tu ada fokus peristiwa yang ditekankan. Mungkin Kak Sab boleh go through sikit lah. Dia perbezaan dia tu adalah pemfokusan event oleh penulis tu sendiri. Okay, mungkin boleh go through sikit lah. Satu-satu boleh Semua boleh ambil masa? Boleh. Satu-satu. Okay, insyaAllah. InsyaAllah untuk siri yang pertama. Nampak? Okay. Gambar dia pun sangat menarik lah sebenarnya. Jadi kita bukan nak promote buku kan. Jadi komik pertama, untuk siri pertama tu dia bercerita tentang detik awal Palestin dijajah. Detik awal Palestin dijajah. Maksudnya macam Kak Sab cerita sebelum tadi, awal-awal tu memang Palestin dalam keadaan tenang, lapang, dan diceritakan lah dalam awal-awal komik tu memang watak-watak utama tu kanak-kanak sebenarnya. Paling tua pun umur 20 lebih lah abang dia tu kan. Maksudnya dia level kanak-kanak. Jadi level kanak-kanak kita faham lah, tengah bergembira, takkan terfikir benda yang pelik kan. Sangat happy. Kehidupan dia sangat happy. Dan watak utama dalam komik ni Gaza lah. Gaza yang ke depan ni. Gaza kan. Dan dia adik-adik dia 16 orang kan. Tadi Kak Sat cakap 14 kan. Sebenarnya 16 orang. Dia hidup dengan bahagia. Tapi rupanya dalam ketenangan tu, orang Yahudi Zionis dia memang dah masuk terus lah. Membuat rancangan membeli tanah secara haram untuk penempatan mereka di tanah Palestin. Ini secara diam-diam lah maksudnya. Ada yang tahu tapi benda tu dibuat secara haram. Dan kemasukan Yahudi Zionis ni ditentang oleh Sultan Abdul Hamid. Saya cakap tadi kan. Memang ada scene lah yang dia lukiskan tu, penentangan tu 2 kali. Ada 2 event penolakan oleh Sultan Abdul Hamid. Kenapa jadi macam tu? Ada di-explain juga kerana Sultan Abdul Hamid sangat cintakan Palestin dan tanah Palestin adalah tanah umat Islam. Itu yang di-highlightkan oleh Sultan Abdul Hamid sendiri dan beliau bertanggungjawab ke atas tanah Palestin. Jadi basically untuk siri pertama tu dia menceritakan fasa Palestin masih aman dan strategi awal orang-orang Yahudi masuk ke Palestin secara beramai-ramai. Jadi siri pertama tu, siri kedua ni. Kenapa gambar bulan dengan macam tu kan. Jadi siri kedua ni dia letak Palestin terancam angkara khianat. Part khianat tu yang kita kena highlight. Bila kita baca something kan kita kena ada quote benda yang kita nak emphasize kan. Part khianat tu, kenapa khianat kan. Jadi siri kedua ni dia adalah kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah yang mana terakhir umat Islam sebenarnya. Apabila tangan-tangan umat Islam sendiri iaitu gerakan nasionalisme Arab dan Turki muda. Jadi satu yang kita kena note mungkin dalam siri kedua ni, satu kejatuhan Turki mungkin disebabkan oleh kemasukan oleh Yahudi Zionis. Tapi satu yang kita kena note, bila kita bercerita pasal sejarah, dia kadang ada benda pahit yang kita kena terima. Di siri kedua tu, pengkhianatan tu dilakukan juga oleh ada campur tangan umat Islam tu sendiri. Kalau sebelum ni kita tak pernah dengar tentang gerakan nasionalisme Arab ataupun gerakan Turki muda. Dalam buku ni kita akan jumpa dan dia mungkin tak go deep tapi benda tu kita tahu, kita boleh go deep apa yang menyebabkan, apa yang mereka buat, mengapa mereka nak gulingkan khalifah semua. Kita boleh go deep. Itu yang kedua lah. Untuk siri ketiga je ni. Siri ketiga tajuk dia Duka Palestin saat jatuhnya Empayar Islam. Kenapa Palestin berduka? Kenapa berduka saat jatuhnya Empayar Islam? Khalifah Uthmaniyah masa tu kan. Untuk siri ketiga, dia menceritakan tentang penggulingan Sultan Abdul Hamid kedua. Kisah penggulingan tu, dia sangat touching lah. Walaupun untuk sebuah komik dengan penceritaan semua tu, tapi dia sangat
touching lah. Macam mana kesusahan dia, macam mana dia dihalau keluar daripada Turki, lepas tu masuk balik dengan keadaan anak-anak dia yang kecil. Sultan Abdul Hamid kedua kena noted anak dia ramai dan kecil. Tu yang concern dia juga. Jadi kisah kemakatan baginda sangat menyedihkan. Tak siapa admit lah. Walaupun baca komik, sometimes kalau kita baca cerita biasa, kita kena imagine kan. Ni komik kita boleh nampak dia punya visual kan. Memang menyedihkan. Dan dengan pemergian seorang khalifah yang sanggup melindungi apa saja untuk tanah Palestin tu, maka tinggallah Palestin dalam keadaan terdedah kepada ancaman bahaya. Semakin banyak tangan musuh yang merebut Palestin. Dia bukan satu tangan je, banyak tangan. Yang dia ceritakan dalam siri keempat lah. Okay, dalam siri keempat pula, ni siri keempat Siri keempat, strategi licik British merampas Palestin. British kan, kalau kita go back sejarah kita pun ada campur tangan British juga tanah Melayu, betul tak? Dan Palestin pun sama juga. Hebat ke British ni? Jadi kita kena baca asal sejarah dan apa yang menyebabkan diorang tu trigger betul kan. Jadi dalam siri keempat ni berlaku sekitar Perang Dunia Pertama. Berlaku beberapa siri perjanjian yang bercanggah isinya antara satu sama lain. Perjanjian ni sangat banyak sebenarnya, memang kita akan pening lah. Kalau boleh buat nota pun buat nota lah kalau baca komik pun kena buat nota. Jadi antaranya perjanjian British yang Perancis, iaitu perjanjian Sykes-Picot, British dengan gerakan nasionalisme Arab, perjanjian Hussein McMahon, dan juga British dengan orang Yahudi, deklarasi Balfour. Rasa ramai yang kenal, ramai yang tahu deklarasi Balfour ni, sebab dia menyebabkan perjanjian British dengan orang Yahudi. Jadi siri perjanjian ni akhirnya memberi kesan besar kepada orang Palestin itu sendiri. Mungkin kat sana highlight sikit lah pasal perjanjian Balfour tu kot. Perjanjian Balfour ni sebenarnya dia yang memberi, salah satunya memberi lesen kemasukan Yahudi secara beramai-ramai oleh British. Bermula daripada situlah. Kemasukan secara ramai-ramai. British yang pegang kan. Jadi next kita teruslah ke buku kelima, Mimpi Ngeri Rakyat Palestin. Dah memula mimpi ngeri. Kenapa mimpi ngeri? Sebab bila tamatnya Perang Dunia Pertama, senario yang ditakuti berlaku. Palestin akhirnya jatuh ke tangan British. Yahudi macam yang tak saya cakap tadi, Yahudi based on daripada perjanjian Balfour tadi, Yahudi berbondong-bondong masuk ke tanah Palestin. Even diorang dalam buku ni juga, dalam siri ni diceritakan diorang buka tanah, maksudnya laku penebangan hutan apa semua untuk buka penempatan kepada rakyat, kepada Yahudi Zionis. Satu lagi mungkin yang kita kena note, kenapa berlaku penganiayaan tu, sebab ada mandat yang berat sebelah daripada British. Dalam perjanjian Balfour tu dia akan menjaga rakyat Palestin, tapi tak dilaksanakan lah, bias tu ada. Jadi untuk siri terakhir buat masa ni lah, siri ke-6, lahirnya harapan buat Palestin. Nampak tajuk tu macam dah tenang kan, lahirnya harapan buat Palestin. Tapi sebenarnya ni ada cerita sikit, Amir Faisal Muda Sedar. Ni yang perjanjian Arab tu tadi, gerakan nasionalisme Arab. Mula sedar, Amir Faisal ketua dia, mula sedar bahawa dia telah dipergunakan oleh British. Baru ada kesedaran tu. Kan? Dalam perjanjian Faisal-Weizmann, sebuah upaya Arab yang dijanjikan masih belum terbina. Kita kena kutip lah sejarah. Dia ada cerita pasal kenapa Arab ni nak gulingkan khalifah, ada isu Subiah. Memang kita kena baca lah sebenarnya. Jadi rakyat Palestin mula bersatu untuk menentang kezaliman penguasaan mandat British dengan dipimpin oleh Amin Al-Husseini. Maksudnya ada harapan at that point of time dalam siri ke-6 ni lah. Kan? Jadi sebenarnya harapan tu ada, tapi macam mana, sekarang pun kita tengok masih lagi berlawan. Jadi memang kena continuous. Jadi pembacaan sejarah ni buat kita sedar apa momen-momen yang menyebabkan rakyat Palestin ni betul-betul nak mempertahankan apa yang diorang pertahankan. Tanah kita semua sebenarnya. Okay, wallahualam. Pada MC balik. Okay, terima kasih Kak Sahab. Untuk soalan yang ketiga, maksudnya setiap daripada jilid-jilid tu ada cerita-cerita yang berbeza. Ada benda kita boleh ambil dekat situ, betul Kak Sahab kan? Yalah. Jadi berkaitan dengan Gaza ni kita tak boleh
nak buat tak tahu. Kena ambil tahu benda-benda gini tak? Betul. Jadi kita terus kepada soalan yang keempat, Kak Sab. Berkaitan dengan komik ini juga. Apakah pengalaman yang ditulis oleh penulis dalam buku ini yang boleh dikait dengan konteks krisis yang berlaku di Gaza akhir-akhir ini? Terima kasih Jana. Krisis ni untuk akhir-akhir ni lah memang continuous daripada saat kemasukan Yahudi Zionis. Benda tu continuous sampai sekarang. Jadi apa yang penulis nak highlight kan sebenarnya satu pujian lah secara peribadi kan Kak Sab yang membagi kepada penulis ni sebab hasilan komik ni dia adalah satu berdasarkan research yang detail. Kalau ada yang ada buku tu boleh buka lah, mungkin ada yang tak notate pun kan. Dia memang ada buat rujukan. Rujukan dia bukan satu page lah, dia 2 page. Maksudnya sangat detail lah. Dia bukan satu benda yang dibuat main-main kan. Jadi bila based on research dengan fakta yang ditemui adalah daripada pembacaan beliau sendiri. Jadi memang tu sebab ada certain event yang kita mungkin tak tahu pun. Oh ada berlaku benda ni dalam krisis Palestin ni. Jadi memang kita kena ambil tahu. Jadi walaupun apa yang kita bincangkan ini adalah komik kan. Adalah komik tapi penulis sangat kritikal lah. Sangat kritikal dan detail dalam setiap momen dan fakta yang dikeluarkan. Itu sebab Kak Zat ada highlightkan tadi, dia adalah satu trigger untuk kita macam kalau yang membaca ni adalah dewasa, trigger untuk kita go deep. Untuk go deep. Penulis ada buat infografik semua tapi mungkin kalau kita rasa nak tahu lagi kena buat pembacaan lebih lah. Jadi kenapa benda ni penting sebab bila kita nak kaitkan dengan krisis yang berlaku di Gaza sampai sekarang ni, dia bermula kenapa? Dia bermula dengan pencerobohan yang dilakukan ke atas tanah umat Islam sebenarnya. Kan? Dan apa yang dipertahankan adalah tanah kita semua. Apa yang dipertahankan oleh rakyat Palestin adalah tanah kita semua. Dan kita bersyukurlah ada yang mempertahankan. Kan? Dan pencerobohan yang dilakukan, kalau kita go through siri komik ni, penuh dengan muslihat lah. Tipu helah, perjanjian yang bias, perjanjian yang tak dilaksanakan kan. Yang membawa kepada penindasan saudara kita di Palestin sekarang kan. Jadi apa yang penulis nak kaitkan adalah keperluan yang untuk kita mengetahui dasar yang sebenar apa yang kita buat sekarang kan. Apa yang diperjuangkan oleh rakyat Palestin yang bersungguh-sungguhnya mereka tu adalah berdasarkan satu penindasan lah. Satu penindasan. Dan untuk kita sendiri kita tahu sucinya tanah Palestin tu hingga kita pun sepatutnya bersungguh-sungguh jugalah untuk mempertahankan juga. Okay, wa'alam. Terima kasih Kak Sab untuk soalan yang keempat ya. Sudah terjawab insya-Allah, alhamdulillah. Jadi kita pergi kepada soalan daripada penonton kita. Ada yang bertanya mana ni? Bagaimana parent boleh memupuk ataupun mendidik anak-anak untuk membaca terutamanya komik yang bersifat sejarah sebegini? Dia tanya Kak Sab. Bagaimana parent boleh pupuk Kak Sab? Basically kalau komik rasanya kanak-kanak suka je kot. Sebab secara peribadi Kak Sab memang beli buku ni untuk anak sebenarnya. Jadi terbaca. Tapi ibu dia pun terjebak jugalah. Sebab waktu tu Syawal kan. Waktu tu bulan Syawal. Jadi tengah isu Palestin yang sangat ni. Jadi anak nak beli buku. Buku dengan ayah dia je lah. Jadi buku apa yang sesuai. Jadi Kak Sab cadangkan abang ambil buku ni lah. Ni pun komik. Kita gunakan komik lah. Kadang konten tu mungkin dia tak tahu. Kan dia tak tahu tapi waktu tu sebab anak dah darjah 3. Jadi dia dah dapat awareness lah tentang Gaza, tentang apa Al-Qasam semua, dia tengah semangat. Jadi abang bacalah buku ni. Jadi sebenarnya waktu yang terbaik adalah waktu kita tengah semangat. Anak pun tengah semangat kan. Jadi kita boleh initiate lah. Jadi untuk buku ni sebenarnya kita just cakap it is a comic. Kan? Bacalah buku komik. Biasanya kalau anak yang darjah, yang dah boleh membaca lah. Darjah 2, 3 tu dah boleh membaca kan. Dia cakap it is a comic.
kan. Tapi yang terbaiknya bila dia baca, kita baca dan kita sama-sama review. Kita sama-sama review. Mungkin tak payahlah banyak. Cari satu event je. Dalam komik yang pertama tu, cari satu event je. Macam Al-Asad Color tu dia memang trigger betul dengan nama-nama. Jadi dia hafal lah nama-nama tu semua tu kan. Jadi benda tu boleh jadi key point lah untuk the next series. Kan? Sebab sejarah ni, sejarah Palestin ni dah dibukukan dengan komik. Jadi sepatutnya lebih mudah lah untuk ajak anak-anak kan. Mungkin itulah sikit. Okay. Soalan daripada penonton juga Kak Sak. Apakah pandangan Puan Sak atas inisiatif penghasilan komik bagi ilmu sejarah seperti ini? Inisiatif penghasilan komik. Secara peribadi memang bagus lah. Ramai antara kita yang dah tinggalkan membaca sejarah. Ramai antara kita yang suka baca sejarah. Mungkin kalau ada yang tengah view kita ni kan, kalau ada yang suka baca sejarah boleh komen lah. Jadi kita boleh buat tim sejarah pula dalam momen buku kan. Tapi bila kita cerita pasal sejarah ni, daripada sekolah mungkin kan, dia tepulah. Kan kita tengok buku-buku sejarah macam mana kan, penuh dengan tulisan. Mungkin ada gambar lah tapi sikit. Ni buku sejarah, nampak tak? Tapi full of image. Kan? Full of image. Kan? Lebih mudah lah sebenarnya. Lebih mudah. Dan dia ada juga kalau macam komik yang ditulis oleh I.F. Moses ni, dia ada kalau kita panggil infografik kan. Infografik. Jadi ada fakta yang mungkin dia just sentuh dekat ruangan komik tu, dijelaskan dengan detail. Dan juga ada timeline. Tu yang part yang best tu sebenarnya. Yang pertama ni tak ada timeline. Dia tak ada timeline. Jadi timeline tu buat kita noted lah kejatuhan. Lepas tu ada part peperangan dunia pertama. Dia ada timeline. Jadi kita lebih tersusun jugalah. Memang penulis ni sangat detail lah secara peribadi dekat Sabahasa. Dia sangat detail. Jadi tak ada masalah. Kalau komik tentang sejarah Melayu pun, kalau ada yang mampu tulis komik kan, kita komik kan. Keluarkan fakta yang benar lah. Mungkin menjawab lah soalan. Menjawab lah kot saudara Yuda. Ada soalan lagi ni Kak Sab dia kata, pelukis komik ini ada komik-komik lain tak selain daripada komik Gaza ini? Ada. Jadi Kak Sab tapi Kak Sab pun tak ada belilah buku yang terbaru dia sebab baru tahu juga kan. Tapi sebarkan lah kan. Jadi pelukis komik ni juga ada terbitkan juga komik dakwah. Selain daripada under Iman Shop ni, dia ada 3 lah. Komik aktivis under terbitan buku Puris. Buku Puris ni tak silap Galeri Ilmu. Tak silap lah. Yang keduanya komik Ing Ramadan terbitan DKV. Dai Creative Venture dan juga satu lagi terbitan buku Puris juga, komik Revive Ramadan. Mungkin boleh search lah nanti. Type je I.F. Moses, insyaAllah keluarlah buku-buku yang dilukis oleh penulis. Jelas Okay, baik, terima kasih Kak Sab. Jadi kita go through ke soalan terakhir lah. Macam mana nak beli dari Puan Sab? Kak Sab tu ada nak beli buku. Kak Sab ada buka kedai kan? Boleh promote kat sini. Promote. Ada. Memang kalau untuk makluman juga, masa Azam memang jadi ejen lah. Sebelum Syawal. Masa Syawal lah itu memang out of stock. Kalau ada pun yang ready stock lah. Tapi Alhamdulillah permintaan banyak agaknya. Semua orang memang eager nak tahu kan. Semua orang eager nak tahu sejarah komik ni. Alhamdulillah dah di reprint. Memang stok banyak lah sekarang ni. Jadi kalau yang peminat boleh kontak Kak Sab lah kot. InsyaAllah ada stok sekarang. Nanti dekat momen buku. Ada page mana-mana yang penonton buku dulu ke? Page tak ada. Maaf lah saya buat masa ni tengah develop lagi. Tapi dekat Shopee ada. Mungkin Kak Sab boleh bagi dekat tim momen buku link Shopee untuk beli buku ni lah kot. Nantilah kita kejap lagi kan. Kena minta nombor telefon. Dia minta nombor telefon. Baik Kak Sab, kita ke soalan terakhir lah Kak Sab ya.
apakah take home message yang Kak Sab boleh berikan, yang Kak Sab boleh rumuskan dari buku komik ni? Pesanan. Buku message pesanan Pesanan. buku ni. Jadi basically satu lagi lah Kak saya nak highlight, sejarah ni memang kita kena ambil tahu lah. Kalau yang tadi yang mendengar dalam siri ke-6 ni, dia tulis tajuk lahirnya harapan buat Palestin. Kan? Lahir harapan buat Palestin kan. Jadi bila dikatakan lahirnya harapan tu, dia perlukan satu perjuangan. Betul tak? Diana? Jadi kita nak adakah harapan tu kena berjuang lah. Kan? Kena berjuang. Jadi kalau bila kita bercerita pasal Palestin tu, semangat dia orang tu memang dah cukup semangat kan. Cuma mungkin yang tak saya boleh highlightkan bila kita bercerita pasal sejarah ni, apa semangat yang kita nak keluarkan kan. Sampai kita boleh jadi macam mereka, berjuang bersama mereka kan. Jadi apa yang mampu kita lakukan kan. Apa yang mampu kita lakukan. Saudara kita di Palestin tetap bersemangat. Itu yang dibawa oleh siri ke-6. Kalau ada yang baca siri ke-6 tu, dia orang mula buat satu step lah. Gaza, Jerusalem dan kawan dia seorang tu buat satu step untuk pergi ke berjumpa dengan Syekh Al-Husaini tu rasanya, Amir Al-Husaini untuk berjuang bersama lah. Berjuang bersama. Maksudnya perjuangan tu dah bermula daripada dulu kan. Tu rakyat Palestin. Even sekarang pun kita tengok video betapa semangatnya diorang apa semua kan. Di saat diceritakan hujatan senjata tu sangat bersyukur sebab penat kan. Tapi semangat tu tetap ada kan. Jadi itu semangat mereka kan. Macam mana mereka berusaha merancang balik semua untuk mendapatkan tanah Palestin. Itu usaha mereka. Dan sekarang pun mereka tetap berusaha. Tak pernah padam kan. Jadi macam tu lah juga. Mungkin take home message bila kita baca sejarah ni, kita dah tahu Godik, kita dah tahu kesusahan dia, fakta-fakta dia apa semua tu menyebabkan hilangnya masuknya Yahudi Zionis ke tanah Palestin tu. Apa yang kita pula perlu lakukan? Bila kita membaca tu, benda tu mesej untuk kita balik. Betul tak? Mesej tu untuk kita balik. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi kita lakukan tanggungjawab kita tu untuk menjadi Muslim. Itu mungkin tak terpilih lah untuk jadi sebahagian daripada tentera Al-Qassam tu. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah kita menjalankan tanggungjawab kita untuk menjadi seorang Muslim yang benar. Betul-betul menjalankan amanah Allah kan. Yang benar-benar memperhatikan Islam. Bukan setakat lebih kurang lah waktu semangat. Dan kita nak keep semangat tu sentiasa ada. Jadi untuk benar-benar mendukung kalimah la ilaha illallah ni, sehingga di saat kita dipanggil untuk berjuang, tak ada alasan untuk kita berkata tidak. Kan? Kita tak tahu bila kita akan dipanggil untuk berjuang. Tapi di saat kita dipanggil untuk berjuang tu, kita tak ada rasa, tak ada alasan untuk berkata tidak. Berjuang, okay go. Kan? Jadi dengan kefahaman sejarah ni, kita tahu kenapa rakyat Palestin tu sentiasa terbakar kan, berkobar semangat dia. Jadi menjadi Muslim sejati yang sedia berjihad, itu misi kita. Jadi apa yang mungkin apa yang kita boleh rangkumkan, kita kena bersedia. Mungkin Kak Sab boleh quote sikit lah daripada satu kata-kata daripada Jafar. Jafar ni kakak kepada tak utamalah Gaza, daripada Watak Komik. Sebab dia sangat emphasize on sejarah dalam buku sejarah Palestin lah. Ada dia bawa satu buku 200 tahun sejarah Palestin. Kata-kata dia, sejarah adalah cerita kita, sebahagian dari diri kita. Seharusnya kamu kuasai sejarah dengan hati, bukan dengan buku. Even kita pun pas kita baca tu, kita kena bawa ke hati lah momen-momen mana yang perlu kita istil betul-betul dalam hati kan. Supaya saat kita nak berjuang tu tak ada rasa lebih kurang, tak ada rasa tidak kan. Allah Alam, sedikit untuk semangat lah pada semua untuk membaca komik ni. Dan Godik lagi lah kalau boleh. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Sab di atas banyak perkongsian tadi. Rasa isah sebentar-bentar dia kata kita. Mungkin kita tak mampu nak pergi senjata ke tempat orang gedak Kak Sab ke. Tapi mungkin kita boleh ambil berkaitan dengan isu kemanusiaan yang berlaku di Palestin. Boleh ambil part bahagian itu untuk kita sebar kepada orang lain. Orang lain tahu apa berlaku dekat Palestin itu sendiri. Ada pula tanya tu, berapa harga satu set 6 komik tu?
komik ni so RM10. 10 ya sekarang. RM10. Jadi kalau ni jenis komik kan RM10 lah. Gitu. RM10. Tapi kalau beli di Shopee, nanti kita beli Shopee lah. Kita beli diskaun lah, tak apa. Royak je. Momen buku. Check dulu. Hashtag tau. Momen buku. Boleh harga diskaun lalu Kak Sat bagi. Jom. Betul ni siapa tengok tengah menonton ni. Okey, buku ni sesuai lah. Kak Sat, buku ni sesuai untuk semua peringkat umur lah kan? Kanak-kanak sahaja. Betul. Kanak-kanak kadang susah orang baca. Tapi kalau untuk orang tua, bagus untuk satu trigger. Untuk go deep lagi. Secara peribadi lah betul lah. Untuk kanak-kanak mungkin, Kak Sat ada tanya seorang kawan sebab anak dia pun baca buku ni. Dia kata, okey ke InsyaAllah nama Darwish kan. Darwish baca buku ni. Okey je dia cakap. Dia enjoy je baca buku ni. Maksudnya kanak-kanak enjoy. Tapi fakta tu mungkin kita kena bersama-sama lah kan. Tapi kalau yang membaca tu adalah dewasa dengan ada info sebelum tu, akan lebih bermakna lah. Okey je, semua every age boleh baca buku ni. Betul lah. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Kak Sat di atas perkongsian ilmu ataupun berkaitan dengan komik. Kalau kata kita nak baca sepenuhnya, kadang-kadang kita ni lorak. Jadi kita dengar sinopsis sikit-sikit tak apa tu. Nanti insyaAllah ada masa kita akan baca lagi soal kita. Alhamdulillah, perkongsian yang menarik. Untung dapat pergi Kak Sat. Nak mulakan. Okey, baik. Jadi kita serahlah balik majlis ilmu kita ini kepada hos kita, Puan Nur Huda.